Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan aplikasi aruhan elektromagnet. Jadi ada dua aplikasi tapi kedua-duanya fungsi agak sama, iaitu kedua-duanya adalah penjana tapi salah satunya adalah penjana arus terus dan yang lagi satu adalah arus ulang alik. Untuk video ni kita akan lihat berkenaan dengan yang pertama, iaitu penjana arus terus. Jadi kita tengok pada gambar rajah di bawah. Kalau kita tengok ini dia agak serupa dengan motor. Motor arus terus, tapi perbezaan dia adalah kita tidak gunakan bateri. Motor kita gunakan bateri, yang ini kita gunakan bateri. Susunannya sama, okey, dia ada gergelung, dia ada commutator dan sebagainya, tapi perbezaannya adalah yang ini kita boleh gantikan dengan mentol ataupun benda lain yang boleh simpan arus tersebut. Okey, jadi yang ini kita panggil dia sebagai dynamo. Okey, dynamo arus terus. Dia hampir sama kecuali dia tidak gunakan bateri. Okey. Dan motor, bila kita gunakan bateri, apa yang berlaku adalah arus akan mengalir dan kita punya gergelung akan berputar. Tapi dalam kes dynamo, dia terbalik. Okey, apa yang terbalik adalah kita yang gerakkan dia. Kita yang putarkan gergelung tersebut. Jadi kita tahu bahawa jika kita gerakkan sesuatu konduktor, maka apa yang akan berlaku adalah dia akan ada arus aruhan yang bergantung kepada kita punya tangan kanan Fleming. Okey, kita tengok berkenaan dengan tangan kanan Fleming. Kita ingat balik, ibu jari adalah F, jari telunjuk adalah B dan jari tengah adalah I. Yang mana F ini adalah gerakan, B adalah magnet seperti yang kita tahu dan I adalah arus aruhan. Jadi daripada gambar rajah ini, jika kita gerakkan yang bahagian ini ke atas, sebagai contoh daripada A ke B, okay, daripada A ke B kita naikkan dia ke atas dan kita tahu magnet mengalir ke sini, maka arus aruhan dengan menggunakan tangan kanan Fleming, maka arus akan mengalir daripada A kepada B. Okey, daripada A kepada B. Jadi kita tengok macam mana rajah arus lawan masa yang berlaku. Okey, jadi kita tengok. Saya lukiskan dulu arus lawan masa. Arus masa. Baik. Jadi yang pertama sekali bila kita putarkan dia, arus akan mengalir. Jadi kita tengok apabila dia dah sebahagian, dia dah bergerak sebahagian. Okey, yang pertama macam ni. Okay, maksudnya ini dia sedang tegak lah, ini magnet. Ini magnet, maka dia sedang dia kira kita telah putarkan dia sebanyak 90 darjah. Maka pada ketika itu tidak berlaku pemotongan flux kerana daya bertindak ke sana dan magnet juga bertindak pada arah yang sama. Maka tidak berlaku pemotongan flux. Okey, cikgu lukiskan semula. Dia akan tegak seperti berikut. Okey. Jadi pada awalnya dia berada di sini. Jadi bila kita putarkan dia, apa yang berlaku adalah arus akan mengalir kerana dia mula bergerak ke bawah, maka berlaku pemotongan flux. Jadi arus akan meningkat naik ke atas sehinggalah dia sampai kepada puncak. Puncaknya waktu bila? Puncaknya adalah waktu, puncaknya ini yang awal, cikgu lukis kecil sikit. Puncaknya adalah bila dia mendatar sama dengan macam situasi yang asal ini. Okey, situasi yang ini. Cuma sekarang ini bila kita dah putarkan dia, maka yang ini adalah D, yang ini D bukan C, yang ini adalah D, C, B dan A. Okey, jadi bila dia mendatar, maka arus akan mengalir pada tahap maksimum. Okey, dan bila kita teruskan putarkan dia, pada fasi ini, maka arus akan kembali semakin rendah. Kenapa? Kerana pemotongan flux dia semakin berkurang. Okey, pemotongan flux semakin berkurang. Jadi seterusnya bila kita teruskan putarkan dia, okey, waktu sifar adalah bila dia naik ke atas seperti itu. Okey. Okey, untuk yang pertama ni kalau kita lihat yang atas adalah A, B, C dan D. Tapi untuk yang ni adalah D, C, B, A. Okey, jadi dia berada pada arus yang sifar. Okey, arus sifar. Jadi seterusnya adalah bila kita putarkan lagi, dia akan naik semula ke atas. Okey, dia akan naik semula ke atas dan dia akan ulang selagi mana kita putarkan dia. Okey, sama saja dia akan leper balik dan dia akan ulang semula seperti yang awal tadi. Baik. Jadi kita tengok kenapa dia
bergerak arusnya macam ini. Dia bukan arus yang seperti berikut. Kenapa? Kerana kita ada, yang ini penting fungsi satu alat dalam dinamo kita iaitu komutator. Komutator ini fungsi dia adalah dia nak songsangkan arus. Asalnya sepatutnya arus seperti ini. Tapi dia songsangkan arus, maka arus yang berada pada bawah ini, cikgu lukiskan dengan warna merah, arus yang sepatutnya mengalir seperti ini, dia telah disongsangkan ke atas kerana kita ada komutator. Yang mana tugas komutator adalah untuk songsangkan arus. Arus yang mengalir dalam litar ini. Jadi, kalau kita tengok dinamo ini mudah saja. Arus terus membawa maksud, arusnya bergerak seperti berikut. Dia akan naik, dia sentiasa berada pada kedudukan yang positif.